Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang untuk bersama-sama di dalam pengajian secara online ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah, maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Okey, alhamdulillah. Baik, apa khabar semua murid tahun 1B? Sihat ke? Okey, Ustaz harap semua sihat lah. InsyaAllah jaga kesihatan, duduk kat rumah je, jangan pergi mana-mana. Sekarang kes COVID sangat tinggi ya. Okey, baik. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar mengenai mandi, betul tak? Mengenai adab-adab mandi. Mana kita nak masuk mandi, kita kena buat apa? Okey, sebelum kita masuk mandi, kita kena buat apa? Semasa mandi, kita kena buat apa? Apa yang kita kena pakai, apa yang kita kena mula dulu. Itu semuanya adab-adab dia. Ada step-step dia yang mesti kita ikut. Sebab apa? Sebab adab-adab ini adalah mencerminkan kita ikut Nabi-Nabi kita. Nabi-Nabi dia, Nabi kita Nabi Muhammad, dia sangat cermat dalam bab-bab ni, kebersihan. Mandi tu untuk bersih lah. Dan juga selepas kebersihan, kita nak satu lagi, itu dipanggil sebagai bersugi, iaitu membersihkan gigi kita. Membersihkan gigi kita daripada apa? Bau-bau yang kotor, dan juga gigi kita sihat. Gigi yang bersih, sihat. Kita nak jaga. Jadi bersugi ni maksudnya gosok gigi lah. Kita nak belajar mengenai itu, iaitu bersugi. Macam Ustaz bulat tu lah. Okey. Jadi bersugi ni sangat penting. Okey, bersugi ni sangat penting untuk, terutamanya untuk bersugi ataupun kita bahasa muda gosok gigi lah. Gosok gigi ni sangat penting kepada kita untuk apa? Untuk kita membuangkan bau. Okey, masa mandi jangan mandi saja, kena bersihkan gigi juga. Contoh lepas masa kita mandi tu, ataupun selepas mandi ke, sebelum mandi ke, kita gosok gigi. Jadi nak bersihkan gigi tu sangat penting. Sebab tu saya tengok ramai tahun 1 ni gigi dia hitam-hitam sebab tak jaga. Makan gula-gula, tak tidur, makan gula-gula terus tidur, tak gosok gigi dan sebagainya, itu menyebabkan kerosakan gigi. Jadi cantik ke gigi warna hitam, orang lain gigi warna putih. Macam Ustaz ni warna putih, kamu gigi warna hitam, tak capai cantik lah. Okey, jadi kita kena jaga. Ada gigi yang rosak dan sebagainya, itu tak boleh. Jadi kena jaga. Jadi Nabi kita ajar kita itu bersugi, iaitu gosok gigi. Baik, yang pertama sekali kita kena tengok bersugi, dia kata perhati dan faham. Baik, yang pertama sekali ini kita kena tahu dulu ni. Yang Ustaz bulat ni, iaitu adalah kayu sugi. Okey, kayu sugi. Kayu sugi ini adalah zaman dahulu dia tak ada lagi berus gigi. Jadi dia guna kayu sugi lah. Okey, Nabi kita pun menggunakan kayu sugi untuk bersihkan gigi, di mana kayu ni dia ada macam berus-berus kat sini ni. Ni Ustaz bulat ni. Kita ada berus kat situ. Berus itulah yang akan membersihkan gigi dan menghilangkan bau di mulut. Ustaz pun guna kayu sugi lah. Okey. Dan ada satu lagi yang moden sekarang ni. Yang sekarang ni moden, dia ada dipanggil berus gigi dan ubat gigi. Ini berus gigi, kamu tahulah berus gigi ni. Dan dia ada ubat gigi kat sini. Ubat gigi tu biasanya kita gunalah. Ubat gigi macam-macam lah ada. Okey. Ada yang jenis kuat dia punya ni, ada yang jenis manis-manis. Untuk tak kisahlah mana-mana pun, cuma berus gigi pun boleh, bagus. Baik, yang pertama cara bersugi, tengok tangan dia dibuat macam mana. Pegang macam tu, dia kena pegang dengan 3 jari mesti pegang dengan 3 jari. Dia ada cara dia tu lah, itu sunnah dia. Cara bersugi kita buat macam tu, itu bersugi. Masuk dan okey, macam mana saya tunjuk. Okey, bersugi ni kita masuk, kita masuk macam tu. Nak tunjuk payah lah sebab video ni pun tak besar. Jadi apa yang kita bersugi macam tu, bila kita bersugi macam tu, apa jadi? Gigi kita akan bersih dan bau mulut serta-merta hilang, dan tak perlu pakai ubat gigi pun. Itu orang zaman dulu, dan gigi orang zaman dulu lagi cantik, sangat cantik lah. Dan sekarang cara berus gigi tu saya rasa semua dah tahulah. Ustaz harap semua gosok-gosok gigi lah. Siapa yang tak gosok gigi tu, tolong gosok gigi. Sebab apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya lah.
Okey. Adab-adab bersugi. Yang ni kita belajar juga ni. Adab-adab bersugi ni. Okey, Ustaz baca dengan sepintas lalu lah. Mulakan dengan membaca bismillah. Sebelum kita nak apa-apa pun benda-benda yang baik, mesti kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang kedua, gunakan tangan kanan. Mesti kita guna tangan kanan. Tolong jangan guna tangan kiri. Sebab apa? Lebih sunnah kita nak bersih gigi, mestilah kita guna tangan yang paling mulia, iaitu tangan kanan. Sebab apa? Tangan kanan kita lah kita makan nasi. Kita tak guna tandas dengan tangan kanan tau. Kita guna tangan kiri. Jadi tangan kanan lebih mulia, bersih lah lebih gila. Sebab tu guna tangan kanan. Okey, memulakan sebelah kanan mulut. Maknanya kita mula dengan kanan. Apa-apa pun mesti benda-benda yang baik kita kena mula dengan kanan mulut. Okey, kanan. Okey, guna kanan. Okey, gosok lelangit mulut dengan perlahan dan cermat. Maksudnya ada yang keempat mungkin ada yang tak boleh baca lagi, tak apa, Ustaz tolong bacakan. Gosok lelangit mulut dengan perlahan dan cermat. Ni sebab kita guna kayu sugi ni bukan berus gigi ni kayu sugi. Bila guna kayu sugi, kita kena perlahan cemat-cemat lah, sebab kita guna kayu tu kan kuat-kuat sangat, sakit berdarah, susah. Jadi kena guna dengan baik. Okey, yang kelima, gosok gigi dan gusi dengan perlahan. Gosok gigi dengan gusi kita pun perlahan, jangan laju-laju macam tu, itu tak bagus. Itu boleh menyebabkan gigi berdarah ataupun gusi berdarah. Sebab apa? Dia jadi tajam lah. Jadi tajam. Bila kita buat laju, jadi tajam. Okey, hilangkan lendir pada apa tu? Tak nampak lah. Okey. Hilangkan lendir pada lidah. Hilangkan lendir pada yang keenam kita kena hilangkan lendir pada lidah. Macam-macam lendir ada nanti masa kita bangun tidur tu, macam-macam lendir ada. Jadi kita kena ludah sehingga hilang. Okey. Berkumur dengan air bersih. Berkumur dengan air bersih lah. Okey, berkumur. Lepas pada tu kita berkumur. Okey, fadilat bersugi ataupun gosok gigi, mulut dan gigi bersih. Yang pertama, mulut dan gigi kita akan bersih. Yang kedua, nafas tidak berbau. Kita nak solat, kita nak menghadap Allah, kita nak sebut ayat Quran, mestilah mulut kita tak nak mulut kita berbau. Mencerahkan mata. Okey, mencerahkan mata. Sebenarnya itu adalah kelebihan dia lah. Kelebihan bersugi ni, kita boleh cerah mata kita. Siapa-siapa tak suka gosok gigi tu, mata dia cepat rabun lah. Tak adalah cepat rabun, maksudnya mata dia kurang cerah sikit. Macam tu. Ni fadilat dia. Mendapat keredaan Allah. Allah suka. InsyaAllah mendapat pahala. Macam Ustaz sebut tadi, siapa buat benda ni niat kerana Allah, kerana Nabi buat, kita insyaAllah dapat pahala. Disukai rakan. Kawan-kawan kita pun suka duduk sebelah kita. Mak kita pun suka sebelah kita. Sebab apa? Mulut kita bau sedap. Mulut kita tidak berbau. Ni kita bercakap sikit, alamak bau petai. Sebab apa? Busuk sangat. Menghindarkan penyakit mulut. Baulah tak keluar. Ulcer apa semua tu kuranglah sikit. Sebab apa? Sebab mulut kita selalu bersih. Ulcer ni biasanya sebab banyak kuman juga. Lagi senang ulcer tu membesar. Sebab tak gosok gigi. Okey, baik. Hidup sehat. Yang terakhir sekali adalah hidup sehat. Hidup kita sehat lah, sebab gigi kita selalu bersih. Okey. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ustaz harap semua bersedia. Ustaz akan bagi sedikit latihan dalam bentuk kuis lah. Kita nak santai-santai saja supaya semua murid tidak tertekan lah. Okey. Banyak Ustaz tahu, banyak dah ustaz-ustazah lain yang bagi kerja. Jadi Ustaz tak nak tertekan sangat, jadi Ustaz bagi kerja yang santai-santai sahaja. Jadi setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.